Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari yang penuh barakah ni Allah izinkan kita sekali untuk kita sama-sama berkumpul dalam majlis zikrullah. Ini majlis yang kita Nabi SAW boleh dengar belakang? Boleh dengar? Nah. Majlis yang di mana Nabi SAW nisbahkan kepada Raudhah min Riyadil Jannah, yakni taman-taman syurga. Boleh sebut dengan taman-taman syurga ni, ia perjalanan yang mana dalam periwayatan membicarakan dalam hadis mafhumnya keadaan syurga yang dikelilingi dengan kesusahan, kepayahan. Memang kalau kita menelusuri jalan ke syurga itu, adatnya itu adalah melalui kepayahan dan kesusahan. Dan dunia ini adalah kesenangan. Dunia ini kesenangan, mata'ul ghurur, tapi kesenangan yang menipu. Alangkah betapa ramainya manusia ini tertipu dengan kesenangan, dia lupa dengan satu tempat yang penuh dengan kesusahan. Apa dia? Akhirat. Namun apabila dengan kesenangan itu dia tidak lupa, lalu dia gunakan kesenangan di dunia ini dengan bersusah-susah. Kerana apa? Kerana dia ingat dan dia sedar dan dia yakin bahawa ada satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah akhirat, yang kekal abadi. Maka automatik secara adatnya dia akan bertukar. Kesenangan yang menipu itu dia tidak akan galip dengan kesenangan, dan dia akan bersusah payah di dunia ini. Kenapa? Kerana dia mengenangkan ada tempat yang nikmat yang kekal abadi. Bagi orang yang lalai, yang ghaflah, tambihul ghafilin, yang lalai, dia akan tertipu dengan kesenangan dunia, dia lupa dengan kesusahan yang abadi. Maksud kata sekarang ni kalau kita faham dalam perbahasan tentang iman, wajib beriman dengan hari akhirat, kiamat kan, hari akhirat, ada syurga dan neraka. Maka kaedah kita beriman itu adalah dengan sesenang-senang mana pun kesenangan di dunia, kita tahu ada satu tempat yang lebih susah daripada senang sekarang ni. Itu maksud dia. Disajikan, dibentangkan antara orang yang tidak dilalaikan dengan dunia apabila dibanjiri dengan kesenangan dunia, tetap dia tidak boleh senang atas dunia. Sebab apa? Dia ingat ada satu tempat yang lebih susah lagi. Dan tempat itu susahnya adalah susah yang abadi. Jadi mana kata dia senang. Antara ciri orang yang tidak dilalaikan dengan kesenangan dunia, Allah bagi dia kesenangan, tapi dia tak fikir senang.
Sebab apa? Dia teringat satu tempat yang dia beriman tadi. Bahawasanya tempat yang aku akan hadapi ini tempat yang lebih susah. Dan susahnya kekal abadi. Maka menyebabkan dia takkan bersenang-senang di dunia ini. Bila dia bersusah-susah kat dunia ini pula, orang tak yang sanggup susah-susah datang mengaji, datang beramal, datang berkhidmat. Kenapa? Kerana dia mengenangkan satu nikmat yang penuh dengan tempat yang penuh dengan kenikmatan kekal abadi. Menyebabkan dia susah-susah di dunia ini tak ada erti bagi dia. Sebab apa? Sebab dia mengenang macam tadi. Dia nak senang kat dunia tapi mengenangkan keadaan susah nanti. Dan kalau kita makan sedap-sedap, ni contoh ni. Ni contoh ni. Tengah makan, teringat anak kat penjara. Agak-agak macam mana? Ni makan ni. Ikan siakap 3 rasa. Makan dekat mahal harga dan sekali makan 1,000 sepinggan. Sambil makan mengenang anak dah penjara. Agak-agak boleh makan tak? Ke lagi sedap makan? Lantaklah dia. Makan lah. Macam itulah keadaan. Kita nak senang-senang kat dunia ni. Tapi memikirkan keadaan susah kat sana nanti. Macam masa boleh sampai ke senang ni. Macam itu. Sebab tu kesenangan dunia ini dinisbahkan dengan kesenangan. Kita kumpul ramai-ramai dengan ahli keluarga. Kan? Buat family day. Hari raya penuh ramai. Orang yang ingat ni, dia akan tengok kesenangan tu, dia curious. Dia akan ada timbul satu syak dalam hati dia. Boleh tak aku dapat kesenangan ni balik? Kalau dia fikir begitu, maka dia tidak akan tertipu dengan kesenangan dunia. Malah dia akan menggunakan kesenangan itu untuk bersusah-susah pula. Bila dia bersusah-susah di dunia, kerana apa? Mengenangkan bahawa ada tempat yang nikmat sedang menanti. Dan kita orang beriman wajib percaya akan keadaan itu. Walaupun nak masuk ke sana bukan urusan kita. Bukan urusan kita nak menentukan syurga atau neraka seseorang atau diri kita. Namun mengimaninya wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Beriman dengan ada satu tempat syurga yang sedia menanti, nikmat yang tak henti-henti. Lalu apalah sangat kira susah di dunia ini. Sebab tu kalau jawab dengan keadaan kenapa sanggup susah kat dunia ini, kerana mengenangkan tempat yang nikmat sedia menanti. Engkau confirm ke masuk sana? Ni bukan soal confirm, ni soal yakin ada tempat yang sedia menanti. Kita boleh dream, kita boleh susun tempat yang kita nak pergi kat dunia ni. Tapi kita belum tentu sampai, tapi kita boleh dream nak sampai. Begitulah syurga, apatah lagi. Pasti sampai. Lambat laun, selagi mana ada iman di dalam hati kita, sebesar zarah, sebesar biji sawi, tetap masuk syurga umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang akhir keluar daripada neraka Allah dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam bab maja'a fi dhaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membuatkan Nabi ketawa. Orang yang last keluar daripada neraka Allah, itu ganjarannya syurga 10 kali ganda dunia. Bayangkan, makna kata Nabi tersenyum, ketawa dengan betapa rahmatnya Allah SWT. Yang orang yang last ni boleh rujuk dalam Syama'il Muhammadiyah, dan periwayatan hadisnya, riwayat Tirmizi, yang mana ketika yang last keluar daripada neraka tu, nak masuk syurga, semua dah sold out. Lebih kurang dunia ni terjemahan kehidupan kita sana. Kalau kita tengok rumah-rumah yang sold out, macam itulah kat syurga nanti. Sold out. Tengok, semua dah fully occupied. Semua dah ada penghuni dah. Ya Allah, aku tak ada tempat. Aku last sekali. Datang balik dia. Allah kata apa? Pernah dulu kat dunia berangan nak masuk syurga? Pernah. Sekarang berangan. Berangan masuk syurga. Dia berangan saja dah pergi masuk syurga. Tu Nabi ketawa tu. 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia. Negeri kita, bukan negeri, daerah pun pening lah nak pergi. Ni dunia. Itu di sana. Sekarang jangan berangan masuk syurga.
Jangan berangan. Dia pergi ngaji tak mau. Orang tu berangan. Dia dengar hadis ni salah faham. Boleh berangan pun masuk syurga. Dah berangan. Ni bukan tempat berangan. Sini tempat kenyataan. Ini tempat kenyataan. Syurga nyata. Nak buat apa? Susah-susah. Susah-susah. Ada 3 amalan yang Nabi SAW suka. Mafhum hadis. Yang lebih baik daripada itikaf dalam Masjidin Nabawi. Sebulan. Kita semua nak, kalau kata nak pergi umrah ni, kata berebut lah nak pergi, betul tak? Tapi Nabi kata ada amalan lebih baik daripada engkau itikaf dalam masjid aku. Fadilat 1000 kali kalau solat dalam Masjidin Nabawi. Yang pertama, bagi makan orang. Susah tu nak masak. Nak erit-erit periuk. Nak erit barang makan. Susah lagi. Lepas makan tinggal. Lagi susah hati kawan. Dah lah aku bagi makan free. Tinggal pula tu. Hei. Kan? Bukan senang nak menyediakan masak. Nombor 1. Nombor 2. Selesaikan hajat orang. Orang berhajat. Selesaikan. Antara hajat, jemput datang je. Dia jemput datang tu hajat tu. Melainkan ada keuzuran baru boleh ada excuse. Ada masyarakah. Hari-hari nak bagi orang makan. Yang paling dekat, keluarga lah. Tu bagi orang makan lah tu. Bagi makan. Jangan berkira. Tu susah. Selesaikan hajat orang. Susah. Yang ketiga, bantu selesaikan hutang orang. Lagi susah. Aku yang hutang pun tak selesai. Nak tolong dia. Susah. Ada satu saya pergi ni straight ni daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu pergi duk merawat ruqyah. Ni yang datang ni biasa saya selalu ulang tau. Sebab kan datang ustaz pergi ruqyah, kita tak ada pun nak offer ke apa ke. Ini direct ruqyah terus. Faham? Kalau tak ubah kan tak tahulah. Setakat ini memang kalau ikut pengajian, setakat saya pergi yang pergi-pergi tu dia ikut pengajian juga. Tapi kadang-kadang duk kenal-kenalkan. Duduk dengan saya pun terkeluar benda tu. Ini duk ngadap-ngadap punya lama ni. Kalau ada saka keluar dah ni. Betul. Duduk kejap saya tak tahan dah. Semalam saya kena sound ni. Saya kata keluar. Kau keluar. Dia cakap saya keluar. Aku datang jauh-jauh kau suruh aku keluar. Cik pasal ni kata. Nampak? Mana kata tengok pengajian ni tu. Kan pergi. Jadi ada satu tempat tu dia ada bagus kat ulangan. Jemaah juga, jemaah surau. Dia ada siapa nak wedding nanti jumpa saya lah. Dia ada tempat wedding dalam boleh occupy 1000 orang kat ulangan. Teratak nanding begini. 1000 orang boleh all in package, bukan promote ni. Sambil-sambil. Siap pula 30,000 je. Tak payah fikir apa, fikir bayar duit je. Tempat bertandang ada. Kitchen pun kat belakang tu orang masak. Cantik lah, cantik. Tapi yang tak cantik ustaz, orang tak nampak kedai saya ustaz. Tu ustaz lah. Sebesar-besar ni tak nampak. Saya nampak je. Saya turun belangat tu saya nampak. Ni saya nampak. Itulah orang lain tak nampak. Cakap apa? Sebab ada orang datang jumpa dia. Kau tak lama berniaga sini. Dia panggil sound direct. Orang sekarang macam-macam jenis lah. Tapi saya kata simple. Yang pertama, bagi orang makan. Betul lah ni. Wedding kan. Masak bagi orang makan. Niat bagi orang makan bukan nak minta duit orang. Ini pun adalah satu benda yang saya masih belum lagi boleh bawa kelas mukmin niaga. Susah nak jumpa orang berkhidmat sungguh. Dia yang tahu, aku susah, aku nak duit. Apa boleh buat duit? Masak. Tak. Sebab tu kadang tertiarap. Padahal kita nak bagi dulu. Kan orang boleh cakap keluar modal dululah nak untung, betul? Modal paling besar bagi dulu ni. Cakap. Jangan fikir berapa profit. Profit ni pasti. Confirm. Sebab apa? Sebab yang bayar Allah. Apa maksud yang bayar Allah? Allah bayar melalui bagaimana kita stay still. Stay still. Dengan perkhidmatan tu. Kalau bercakap, cakap. Kalau masak, masak. Dan Allah akan buat kita macam itu. Tu maksud Allah bayar tu. Dan ada je orang nak akan ambil perkhidmatan kita. Kadang tak promote sangat pun. Bila kita promote tu sebab kita nak pergi kepada, nak kejar volume. Tapi kalau betul-betul kita buat kerja, tak menang tangan. Sana jemput, sini jemput, kadang-kadang. Kan? Dah kena halang pun ada lagi.
Yang kena faham-faham lah kan. Itu sambil-sambil celah-celah tu, yang faham-faham lah. Tengok ustaz macam dah kena alang lah, tapi hidup macam hari. Lebih kurang lah macam tu. Jadi bagi makan orang. Masak lebih-lebih. Jangan fikir nak kau bayar aku dah. Aku nak bagi kau makan. Kau bayar nanti kemudian nanti. Dia datang, boleh tak saya nak makan 1,000 orang. Nak bagi orang makan lah tu. Walaupun nanti nak kena bayar beli barang semua tu. Tu bagilah duit, tak masalah lah. Takkan kita beli barang tu free pula. Kalau free tak apalah kan. Tu maksud niat tu. Inna amalu bin niat. Yang kedua, tunaikan hajat orang. Hajat orang nak berkahwin kan. Ada tak tempat yang boleh aku buat ni sini? Boleh. Saya ada tempat. Kata nak hajat tu. Saya cakap ada. Yang ketiga, selesaikan hutang orang. Yang ni macam ni Ustaz. Pakej berapa? 30. Cuba bayar deposit 15. Ada baki berapa? 15. Boleh tolak tak dalam 5,000 tu? Tak apalah, saya selesaikan hutang awak 5,000. 10 jawab bayar. Kan selesaikan hutang orang tu. Ya. Tak terfikir. Nampak? Kadang-kadang ni amal kebaikan ni, dia adalah anugerah Allah Ta'ala. Yang ini kita kena buat susah-susah kat dunia ni. Banyak amalan kita boleh buat. Tapi amalan yang high ranking di sisi Allah adalah selaras dengan apa Nabi kata, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat pada manusia lain. Kalau dia beramal seorang-seorang, tu dia seorang-seorang. Tapi martabat tinggi di sisi Allah, amalan yang paling tinggi ranking, itu amalan yang paling bermanfaat pada orang lain. Sebab itu, amalan untuk binafsi kita buat. Tapi yang kita nak banyakkan lagi adalah amalan yang melibatkan kemasyarakatan. Sehingga kan orang bila dengar kita, banyak benda dapat kemudahan. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, Al-Muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim yang sebenar itu adalah Muslim yang, Ustaz masuk sini Ustaz. Ustaz masuk situ jadi lain Ustaz. Pada. Ustaz Khairiyah nanti Kang. Dia jadi Ustaz Khairul ya. Khairiyah. Jadi kita nak berkhidmat. Sebab tu bila kita jadi orang berkhidmat, katalah dan yang datang setiap orang ni berkhidmat untuk paling dekat dengan keluarga dia. Kalau isteri-isteri yang sangat berkhidmat dengan keluarga. Wah, suami sangat berkhidmat dengan keluarga. Kalau anak-anak sangat berkhidmat dengan keluarga. Kalau semua memainkan peranan berkhidmat, maka tiadalah penganiayaan. Teranaya tu tak ada. Sebab masing-masing nak memberi. Masing-masing nak bagi tenaga, masing-masing nak bagi, nak memberi. Yang inilah akhir zaman ni ketandusan. Ketandusan dalam nak membawa apa yang Nabi SAW sampaikan. Apatah lagi kita di bulan kelahiran Nabi SAW. Antara perkara yang kita nak tanamkan dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan kita mengenal sirahnya, kita berselawat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang paling utama itu adalah bagaimana kita nak merealisasikan kehadiran Nabi SAW itu memudahkan ramai orang. Betul tidak? Yang paling mudah kita nak adalah mudahkan orang dalam untuk masuk syurga. Kita bagi peluang orang beramal. Peluang mudahkan dia. Dia nak beramal, dia nak berubah, bagi peluang. Ini jalan yang besar. Ini membawa jalan yang memudahkan orang untuk ke syurga. Ya, Nabi SAW bila datang, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu antara memudahkan jalan ke syurga, bantu mantapkan akidah orang. Ini kunci. Antara perkara pertama yang mesti kita tanamkan. Setiap ahli keluarga, setiap ahli jagaan kita, make sure mereka ini mempunyai satu akidah yang benar, tepat dan jelas. Dan Alhamdulillah kita telah pun pergi kepada penutup pada perbahasan kita, penutup untuk ketika ini, sebab saya akan panjangkan kepada Tuan Guru Dr. Syukri Nehwan Hafizahullah Ta'ala alaih pada waktu yang belum diberitahu bila dan di mana kita pun dah capai kepada perbahasan penutup. Tetapi bukanlah ini pengakhiran perbahasan. Perbahasan dalam membincangkan dalam bab akidah terutamanya, yakni simpulan pegangan, itu apa pengamatan yang saya perhatikan, ianya mestilah diterjemahkan dengan amali. Kalau dalam sekolah dulu, sekolah rendah selalu ada. Sekarang apa tak nama dia? Dulu amal Islami, sekarang apa tak? Sama kan? Amal Islami. Amal Islami, yakni dalam kita berakidah pasti terserlah pada praktikal kita. Orang berakidah
orang yang, kalau diringkaskan, orang yang suka buat orang jadi mudah. Itu orang yang berakidah. Berakidah bermaksud yang berpegang kepada janji Allah. Bila orang berpegang pada janji Allah, apa kesan yang paling besar dalam hidup orang itu? Dia suka memudahkan orang. Saya salah ni, saya minta maaf, tak apalah, tak apa. Take it easy lah, take it easy. Saya banyak buat salah dengan awak. Alah, tak apalah. Sebab apa? Sebab dia mengenangkan Allah Maha Pengampun. Sedangkan Allah Maha Pengampun, apatah dia yang tidak memiliki sifat itu, tiba-tiba saya tak maafkan awak. Maaf pun bukan awak punya. Kenapa awak tak nak maafkan orang? Sedangkan sifat maaf tu kan kita punya. Ini sifat Maha Pengampun. Itu Allah. Malah kita bersalahan. Kalau kita memohon ampun, tiba-tiba datang hati kita, terlintas. Allah ampunkan ke? Dosa tu lagi besar daripada dosa kita buat. Sebab apa? Ragu dengan Allah SWT. Atau kita mengatakan seseorang itu, Allah tak ampunkan dia ni. Kita menutup satu sifat yang mana hak bagi Allah, mutlak bagi Allah, Maha Pengampun. Nampak? Jadi makna kata, simpulan kalau kita lihat pada perbahasan akidah ni, kalau pergi pada kehidupan, orang akan jadi mudah dengan dia. Atau bahasa mudah, dia kalau dalam perbahasan lain pula, orang kata apa? Mudah ni, orang suka ambil mudah atas dia pun jadi juga. Tahu ambil mudah atas dia? Dia ni senang dia. Bahasa mudah, ambil kesempatan lah. Sentiasa dipergunakan. Dah pernah rasa kan dipergunakan? Dah, tahniahlah anda orang berguna. Itu sajalah. Kalau belum rasa dipergunakan, maknanya belum capai tahap orang yang berguna lagi. Kalau dah tahu orang mengadu, Ustaz, saya ni dipergunakan Ustaz, mentah-mentah lah kita ada duit macam kita, jangan bayar. Senang je, jangan ada duit. Habis itu. Kita jadi orang tak berguna waktu itu. Terasa sangat kan? So, aku bayar, dah jangan ada duit. Habis itu. Vietnam ada duit, kalau dia nak bayar orang keliling, tak guna ada duit. Kenapa tak guna tu? Rajin. Siapa orang lain tak nak buat kerja, dia buat. Jangan jadi orang rajin, jadi orang malas. Nanti orang kata apa, tak guna ni, malas. Dah. Jadi kalau tak nak dipergunakan, jangan jadi orang yang berguna. Kalau dah dipergunakan, bagus. Antara perkara yang Allah berkati seseorang itu, dari para ulama, itu adalah apabila Allah pergunakan dia untuk kebaikan. Walaupun dalam erti kata, quote-unquote dia, orang ambil kesempatan. Tiada istilah pengkhianatan terhadap kebaikan. Tak ada. Semuanya paid, dibayar Allah. Sebab tu orang tak boleh nak bayar atas kebaikan. Dia ambil kesempatan atas kebaikan ada. Nak bayar? No, sorry. Kau tak akan boleh bayar aku. Sebab tu datang istilah ambil kesempatan. Ya memang. Sebab apa ambil kesempatan? Sebab dia tak boleh bayar. Kebaikan itu bukan barang dagangan. Bukan barang dagangan. Nah, saya buat baik A, dapat baik B. Malah hilang ganjaran kebaikan. Kebaikan itu adalah perjalanan seorang hamba menyatakan dirinya itu tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Esa. Itu antara ciri akidah. Disebut tentang akidah adalah orang yang yakin akan janji Allah dan tiada terlintas pada diri dia teraniaya. Tak ada. Dia melakukan kebaikan, itu tidak ada sikit pun datang lintas penganiayaan terhadap kebaikan. Malah dia kena bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah sebab memilih dia untuk melakukan kebaikan. Sebab tu perkara ini kena perlu diperhatikan orang yang berakidah benar. Kalau dalam masyarakat ataupun organisasi ataupun dalam keluarga, institusi kekeluargaan, jangan terlihat asyik aku je buat baik. Itu salah. Malah kena lihat terima kasih Allah pilih aku untuk buat baik. Ketika buat baik, hancur binasa jasad, fasada jasada, yakni dia tidak lagi melihat asyik aku je buat baik ataupun kita kena sama-sama lah buat baik. Dia masih melihat orang lain pun kena buat baik sebab dia datang satu sifat ketidakpuasan dalam hati dia. Malah dia tak akan nampak diri dia
takkan nampak ada orang lain. So macam mana nak pertikaian kebaikan orang lain tak buat baik? Sebagai contoh dalam adik-beradik, sebagai contoh. Asyik aku je. Dah tak ada aku, dah tak ada dah. Sebab apa? Fasadah jasad, binasa dah jasad itu. Kerana kebaikan itu telah dipilih oleh Allah. Kita jadi the chosen one. Tapi dia tak rasa dia tu orang terpilih. Sebab apa? Sebab dia hanya melihat kebaikan tanda sebagai sebuah ketaatan kepada Allah yang maha berkuasa. Kan kalau kita bekerja dengan satu organisasi, kita tak nampak dah yang lain. Kita nampak kerja je. Tak nampak orang lain dah. Lantaklah. Kalau aku tak buat kerja, aku kena buang. Orang lain tak buat, tungkaunya pasal. Dia macam itu. Tapi bukan bermaksud dia meremehkan orang. Lantaklah orang lain tu. Dia bukan begitu. Orang berakidah bukan begitu perbincangan. Dia bukan melantakkan orang lain. Lantaklah orang lain, tidak. Tapi dia telah memahami tentang susun atur takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana susunan atur takdir Allah Taala itu tepat dan tidak pernah tersilap dalam takdir yang telah Allah tentukan. Yang silap tu kita salah faham takdir. Tak ada kesilapan dalam apa yang Allah tentukan. Kerana Allah tu sifatnya sempurna. Yang silap kita salah memahami pencaturan takdir. Yang sakit dikatakan buruk, yang buruk dikatakan menyusahkan. Walhal pada buruk itu ada kebaikan. Sebab itu tadi kita mukadimahkan tadi, kebaikan kesenangan dunia itu dia tidak mendapat kebaikan penuh kerana dia memikirkan ada kesusahan yang sedang menanti. Bermaksud kebaikan dunia bukan kebaikan sepenuhnya. Sebab apa? Dia tidak memberikan satu kepuasan kerana apa? Kerana ada kesusahan yang sedang menanti. Sedang menanti bermaksud boleh jadi dia yang akan duduk dalam kesusahan itu. Boleh jadi. Jadi kerana dia takut akan keadaan, aku takut kesenangan aku kat dunia ni sia-sia bila aku duduk nanti di sana dengan keadaan susah. Maka dengan itu, kesenangan yang dia ada sekarang, dia convert menjadi kesusahan. Itu kata tak semua kebaikan senang tu baik. Dan tak semua susah tu buruk. Orang berakidah, dia memahami dalam pemahaman yang halus. Dia melihat dengan latif, dengan kehalusan, dengan cahaya yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kata Allah, barang siapa yang dapat melihat perkara ini, barang siapa yang dapat Suratul Baqarah 269, maka dia telah dapat banyak kebaikan. Ya, manakah tidak, dalam keadaan susah, dia tak merasai kesusahan itu. Yang dilihat adalah kesenangan yang bakal dia hadapi, yang bakal dia nikmati. Ini satu investment. Boleh jadi 20 tahun, boleh jadi 30 tahun investment. Long termnya sukuk punya investment. Kalau investment yang itu pun kita boleh stay, sabar. Takkan investment yang untuk dapatkan nikmat yang kekal kita nak agiu. Ini cara, pola pemikiran ni, orang berakidah ni, dia akan jadi pola pemikiran yang sangat-sangat, orang kata apa, firm. Dia tidak lagi pertikaikan dengan apa yang telah ditakdirkan. No. Kesusahan hanyalah perjalanan yang dinamakan ujian. Sama kesenangan juga adalah perjalanan yang dinamakan ujian. Perjalanan yang menuju ke dua destinasi. Destinasi yang susah kekal, senang kekal. Perjalanan dunia, perjalanan senang ke arah senang yang kekal. Boleh jadi. Atau perjalanan senang ke arah susah yang kekal. Boleh jadi. Transition. Transition itulah sepatutnya kita kena olah supaya buat preparation. Transition. Susah kat dunia. Ni bau dunia ni. Susah dunia pun aku tak boleh nak handle. Still lagi boleh jumpa orang. Macam mana susah kat akhirat sana? Tak ada jumpa orang. Kekal pula tu. Antara perkara yang kita tak nak berlaku dalam hidup kita, jemaah sekalian. Kalau tanya orang sakit kan, pergi ziarah orang sakit, lalu kita pun akan tanya, nak apa ni? Nak apa-apa tak? Ni duduk kat Prince Court ni, satu malam 10,000. Katil pun katil yang tu, yang boleh mengikut tu. Kejap menunjuk, kejap mengikut, kejap mengiring. Dia boleh terbalik tu.
Dalam keadaan macam itu senang dalam Prince Court Hospital tu. Kalau tanya kat dia nak apa? Jawab apa agak? Nak sihat. Dengan doa lah. Dia nak sihat. Bayangkan sihat itu. Duduk dalam keadaan dilayan dengan baik. Antara tempat semalam. Saya semalam pergi tiga orang kata apa? 3 lokasi berbeza. Lokasi kedua saya pergi lepas Zuhur tu. Mak dengan anak. Bedridden. Tapi dalam bedridden dia boleh bangun. Dah boleh kata macam ni dah badan. Kurus. Anak pun sama, mak pun sama. Yang anak 5 tahun, yang mak baru masuk 3 tahun. Dia kata apa? Sampai anak dia, seorang ni, yang jaga adik dengan mak dia. Mak dia sampai nak terjun bangunan waktu tu. Dalam beberapa hari tempoh sebelum. Sebab apa? Dia dah give up, tak tahu. Doktor tak tahu sakit apa. Ambil darah, lepas ambil darah, badan makin susut. Doktor pun pening. Yang tak ada titik noktah. Tu masuk dia. Dia membuat satu perkara yang sangat stres. Sakit tak tahu bila sembuh. Ini satu benda yang menyeksakan. Dan itu gambaran awal. Kalau di akhirat sana, seksa yang tiada henti. Dah lah seksa tak ada henti. Dah lepas seksa, sihat balik. Kita luka, sembuh. Mana tempat luka tadi? Mari kita lukakan balik. Kita try balik, ingat balik waktu luka tu macam mana boleh? Memang tak nak lah. Tidak di neraka. Mana luka tadi macam ni? Dah sembuh lah. Dah kerat balik. Kerat balik. Luka balik. Dah sembuh. Luka balik. Sampai bila? Abadan. Transition. Sebab tu sakit kat dunia ni, kalau tak ada jumpa titik tu, ada peristiwa macam semalam tu, dia tak ada jumpa titik. Tapi tetap kita orang beriman, ada titik dia. Takdir. Ada noktah dia. Boleh jadi takdir ini baik untuk kita dapat pahala. Boleh cerita. Tapi kalau kat akhirat sana, cerita apa lagi? Tak ada cerita takdir lah. Kekal engkau dalam ni. Macam gitu. Jadi maksud kata dalam berakidah ni jemaah sekalian, pola pemikiran kita telah teratur dengan baik. Sebelum ni mungkin bercelaru. Mungkin kita akan ada argument. Mungkin akan ada satu keadaan yang kita akan ada pertikaian mungkin. Tapi bila berakidah, janji Allah yang kita yakini, setiap perjalanan yang Allah takdirkan, kita nampak jelas ke mana perjalanan itu. Macam tadi lah. Diperjalankan susah, kita boleh nampak dua transition, perubahan. Sama ada aku susah ni membawa kepada senang abadi, ataupun susah yang aku lalui ini susah abadi. Alang-alang aku dah melalui susah sekarang ni, aku tak nak susah yang di sana nanti. Maka dia pun mengingatkan diri akan nikmat yang menanti. Maka susah dunia ini tidak menjadi hal bagi dia. Ini berlaku sampai tahap macam itu. Dan dia mesti dibuktikan. Susah orang yang tidak mengambil endah akan susah dunia, dia tidak lagi berkira-kira untuk berkhidmat dengan orang lain. Sebab tu Nabi SAW boleh dia pilih kan. Masuk syurga dah, Nabi dah syurga. Nak apa fikir pasal kita ni? Kita kan kalau macam tu, kalau usang kita dah selesai, nak fikir pasal orang. Hutang kita dah selesai, ada fikir pasal hutang orang. Macam mana lah orang hutang. Berapa ramai lagi yang hutang contoh. Aku punya susah kereta aku habis bayar, rumah habis bayar. Orang lain dah habis bayar ke tidak dah? Ada. Kalau ada fikir tu luar biasa tu. Luar biasa. Tapi itulah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau tidak, tak adalah quote hadis yang Nabi kata, bantu selesaikan hutang orang. Makna kata kalau kita dah selesai, kita dah senang, belum senang lagi. Selagi orang belum senang. Itu hebat tu. Jadi kesenangan kita diukur dengan kesenangan orang. Jalan adik-beradik, kita tengok siapa lagi yang susah.
Saudara mara siapa lagi susah? Kita nak mudahkan. Itu cara dia. Itu akidah. Jangan bicara soal akidah. Jangan bicara soal makrifat. Kalau masih lagi keliling kita dalam keadaan kesempitan, kesusahan, merana tanpa ada perhatian daripada kita. Nabi SAW boleh buat dah. Dijamin syurga. Dosa tak ada. Minta nak apa dapat. Tapi Nabi tetap memilih untuk bersama-sama dengan umat. Melalui kesusahan. Memilih untuk susah. Kenapa? Sebab Nabi SAW jelas pahaman perbawakan perjalanan. Yakni apabila kita menjalan menuju kepada ma'rifatullah itu, mestilah kita sanggup dipanggil isar, mendahulukan orang lain dalam bab hal-hal maslahah dunia. Tapi dalam bab maslahah akhirat, itu kena dahulukan diri kita. Sebab apa kita suka bagi orang makan? Sebab kita nak pahala. Orang nak makan tak apa, aku nak pahala. Tu macam itu. Ni tak, aku nak makan, biar orang lain dapat pahala. Ada siapa nak taja saya makan, minta dia orang taja dia makan. Patut dia taja orang makan, sebagai contoh. Kan? Ada siapa nak pahala tak? Saya nak makan. Patutnya, siapa nak makan? Bagi. Tak makan ke? Tak apa, saya dah kenyang pahala. Luar biasa kan. Kalau dah kenyang pahala, sia-sia je pahala tu tikang. Macam itu. Makna hal dunia senang untuk dilepaskan. Lepaskan dengan cara macam itu. Hajat tadi. Kita berhajat. Boleh tak tolong hantar saya sikit-sikit? Aku pun nak pergi ni juga ni kakang. Tapi dalam perkiraan lah, percaturan kita ni boleh lagi ejat. Bukan kata sampai mendatangkan kemudaratan kita. Itu pun dalam semalam kan buat bicara saya sentuh tentang hadis Nabi katakan, selagi mana kita tolong orang, selagi itu Allah tolong kita. Dia payah betul CP nak faham. Sangat susah nak faham. Mana kalau kita berhenti menolong orang, ketahuilah Allah berhenti akan menolong kita. Ini sebab tu tak boleh nak berhenti. Sebab apa hidup kita perlukan pertolongan Allah. Ustaz, macam mana ni? Nak tolong macam mana? Tolong doakan lah. Doakan orang pun malas. Nampak tak? Nak doakan orang pun malas. Rasa macam satu, tak lampak kesan doa tu. Lepas tu, kedua, apa doakan orang, aku pun susah. Sebab tu kita bangunkan munajat umat. Munajat umat ni adalah untuk melatih hati kita ini untuk berkhidmat. Tahu tak semua tak. Ya, kita impikan kalau khidmat ni apa saja hal barang dunia ni kita nak khidmat lah. Kalau ada duit nak bagi duit, ada masa bagi masa, ada tenaga nak bagi tenaga. Tapi tak semua boleh 24 jam buat itu. Tapi dalam bab doa, semua orang boleh mendoa. Betul tak? Tapi tak semua orang ada hati yang kuat untuk mendoakan. Nak mendoakan umat ni perlukan hati yang kuat. Sebab apa? Sebab nak tengok orang senang. Dalam keadaan dia pun memerlukan kesenangan. Aku doa-doa, dia yang jadi. Aku tak jadi lagi ni. Dan doa, terima kasihlah doakan. Masalah saya selesai. Dalam hati, asam tu kata. Aku doakan dia. Tapi aku susah lagi. Syaitan datang. Walhal, bukan tak selesai. Sebenarnya selesai. Selesai apa? Makbul doa dia tu. Ibaratnya begitulah. Itulah paling nombor satu yang kita nak. Allah dengar. Dan kita punya. Anytime. Anak kita datang jumpa kita. Nak makan. Kita ni cakap. Just name it. Nak masak apa? Mak masak. Tapi bila mak nak masak, ikut time mak lah nak masak bila. Kau faham? Macam itu. Mak nak makan ni, mak tengah ada kerja. Mak nak makan ni, ya ni Kang. Mak tengah masak untuk orang lain, kau sabar Zat. Mak ada kerja sikit nak masak ni, ni. Kau sabar. Bukan bermaksud kau punya tak ada. Malah anak ni bagus, mak. Kawan orang ni minta masakkan ikan, cakap hantar kat dia. Mak dia pun masak, nak bagi kat kawan kau. Dia pun nak makan juga, dia punya tak ada. Bukan dia punya tak ada. Mak dia tengah aturkan untuk dia je nanti. Just pada satu event yang khas untuk dia. Tapi dia tak sabar.
Malah dia downgrade mak dia. Mak ni tolong orang, anak sendiri tak ingat. Mak ni apa? Oh, marah kan. Lebih kerana orang. Apa? Lembu apa? Kera di hutan. Macam ni, kera disusukan. Macam itulah dia. Geram kan. Anak orang dia tolong, anak sendiri tak tolong. Ini orang berakidah tak cakap macam tu. Sedangkan mak dia sedang mengaturkan terbaik untuk dia. Jangan sampai downgrade. Kita minta tolong Allah. Ya Allah, mudahkan dia. Tiba-tiba kita tak. Adakah kita cakap, Allah tolong dia, aku ni? Nak uji berakidah. Sebab tu akidah ni adalah satu perkara yang mesti berlaku dengan praktikal. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Mesti praktikal. Dia bukan sekadar bermain di bibir. Manis bermain di bibir, tidak. Dia mesti melalui. Lalui dia bagaimana? Tadi, bersusah-susah untuk ummah. Sehingga kan, seakan keluarga dirinya tidak mendapat bahagian itu. Tetapi bahagian yang telah dijamin. Bukan tak mendapat, telah dijamin oleh Allah. Itu sepatutnya kita kena fikirkan. Itu antara ringkasan. Banyak lagi penjelasan yang boleh ditambah. Bagaimana nak menilai. Sebab kita sedang belajar tentang akidah. Bukan sekadar orang kata apa, akidah ni, yakni tauhid bukan dengan hafalan. Sebab tu tidak akan dijawab dengan lisan di dalam kubur nanti. Bukan lisan yang menjawab. Man rabbuka itu bukan lisan yang menjawab. Bukan nanti kita akan jawab dengan sifat 20, bukan. Bukan kita jawab dengan asma'ul husna pun, bukan. Tapi yang akan menjawab adalah amalan yang dilakukan berteraskan dengan keyakinan. Amalan itulah akan bangkit menjadi pertahanan kita. Dialah akan bangkit. Dia ni. Amalan, man rabbuka. Amalan yang jawab. Sehingga kan kita boleh menjawab dengan baik. Jadi makna kata, daripada sekarang lah kita kena, dengan peluang yang Allah telah takdirkan kita ada ni, adalah untuk berkhidmat. Ini kemuncak kepada perjalanan seorang hamba Allah Ta'ala itu, dia memperhambakan dirinya kepada Allah dengan berkhidmat kepada hamba-hamba Allah. Oh, ini wali-wali Allah ni semua macam itu. Sebab tengok, Nabi dah tentu dah. Wali-wali yang Allah pilih ni, sebagai contoh, seorang ibu, tengok. Allah letakkan dunia tinggi, apa? Apa peranan ibu? Bukan ngaji Quran. Bukan pegang zikir. Peranan ibu membesarkan anak. Susah payah dah tu. Jaga suami. Makan minum dia. Bukan kulu gile bawa Quran, bahan. Ini solehah katanya. Sambil pegang sodik. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tak main ni dah. Ini Bluetooth. Suami panggil 3 kali tak menyaut. Allah bang, minta maaf bang, tengah mula zaman murajaah juzuk 2 dah hafal ni bang. Bukan macam itu solehah. Solehah itu adalah bersusah-susah. Susah-susah. Khidmat. Suami, kalau suami yang sanggup bersusah-susah untuk keluarga, itu akhlak terbaik. Bukan akhlak terbaik ni lembut gigi dari lidah, tapi malas. Akhlak baik ni dia sanggup susah-susah untuk keluarga dia. Itu akhlak baik. Dan itu semua membawa kepada perilaku dan terjemahan tanda-tanda bagaimana dia menjadi seorang hamba Allah yang sanggup bersusah-susah dengan hamba-hambanya. Allah tengok, itulah dia orang yang berakidah. Adapun dalam bab fikir, itu amalan untuk kita lakukan. Bagaimana menata cara untuk pentadbiran agama kita. Amalan-amalan apa, ada rukunnya, ada syarat sahnya, itu bagaimana kita nak menata cara agama kita. Mesti kita tahu wajib fardu ain. Tapi dalam bab akidah, ada bagaimana menata cara keyakinan kita agar amalan kita tidak sia-sia. Akidah ini adalah bagaimana membina kehidupan.
Yang sanggup bersusah-susah tadi. Even kalau nak berjemaah pun susah-susah. Zakat susah-susah. Pergi haji, kemuncak pada ibadah. Tengok rukun Islam yang kelima. Rukun iman yang keenam. Beriman pada qada dan qadar. Haji, yang kelima. 5 dan 6 ni selari. Rupanya pergi haji, kena terima tak ada apa kat sana nanti. Tengok-tengok susah, tengok-tengok payah, kena pula lebih kurang dengan orang, kena nolong orang. Itu tak ada tu. Kenapa pergi haji tidak mudah-mudah? Tetap ada susah dia. Senanglah dia bayar berapa pakej tu? 250,000. Mak, 250,000. Pergi interview orang tu, tang mana susah dia? Sebab kacap mati aku cari 250,000. Kau tahu ke? Susah juga. Lah. Memanglah dia pergi tu nampak senang. Nak mengadakan 250,000 tu. Dia pula kata separuh mati je. Sekali mana yang mudah lah ibadah pada Allah. Yang mudah apabila Allah mudahkan dia dan dia mengenangkan keadaan nikmat di sana. Barulah dia tak rasa susah. Dan itu juga prinsip akidah. Dia tidak akan rasa susah dengan dunia ni. Semalam saya ada kongsikan tentang transit. Betul tak? Kan? Airport. Ni air ni kan. Ada satu brand warna hijau saya cakap. Beli RM1.20. Beli dalam airport yang biasa naik flight. Tahulah kan? Jadi RM6 ni. Botol yang sama. Tempat yang berbeza. Nilai pun berganda. Diri yang sama. Letakkan di tempat yang berbeza. Tinggilah nilai dia. Jangan letakkan di dunia. Letakkan nak boarding tu. Bersiap sedia untuk balik ni. Tu ayat dia. Tiket semua dah ada dah. Dah beli dah. Tinggal gate nombor berapa, pukul berapa tak tahu. Tiket ada. Dia akan retime. Macam malam kan, boarding saya kata, patut pukul 9, pukul sini hujan lebat. Flight saya malam pukul 12. Sampai pukul 2. Punya hujan. Retime. Macam itu. Setiap airport, saya tak jumpa lagi airport yang buruk. Ada? Kenapa nak roboh airport ni katanya? Ya Allah, kursi pun goyang-goyang. Kelam ni airport. Ada? Time saya, Allah takdirkan izin pergi haji tu, transit dekat Oman. Antara airport yang paling canggih rupanya, Oman tu. Dia ada satu ruang tu, dia ada sketches arkitek dia. Dia draw kan, dia tampal lah. Panjang lah dia punya conceptual. Macam canggih lah airport tu. Saya tak jumpa lagi airport yang makin lama makin mundur. Mana-mana lah. Ada tak? Malah airport menjadi simbol negara tu. Betul tak? Okay. Poin yang saya cakap sini, setiap tempat transit mesti kondusif. Dia tidak boleh stres. Dia tidak boleh menekan. Pressure tak boleh. Dia cool, santai. Nanda pula, dia ambil package paling premium pula. Launch dia. Relax. Dan nisbah begitu, bila saya tengok, begitulah dunia kita. Sebelum nak transit balik akhirat, dunia kita mesti kondusif. Relax. Cool je. Siapa kata dunia ni serabut, ada masalah dengan orang tu, ada masalah ni. Saya frust lah, saya stres lah dengan dunia ni. Kecewa lah. Dia belum masuk transit. Ataupun kalau belum masuk transit, boleh jadi silap lagi bulan, dia dah tak terima balik. Hati-hati. Tidak diterima balik dengan panggilan yang dihormati. Dia gentak balik, hantar zap balik. Jadi, maksud saya kata apa? Dalam berakidah, setiap hidup kita itu, bila dengar Allah, dia tidak menggambarkan satu perkara yang menyusahkan. Walaupun nak buat tu susah. Buat airport tu susah. Kosnya tinggi. Tapi dalam kita nak menyediakan perkara itu tidak menyusahkan. Begitulah kita, kalau betul kita beriman dengan hari akhirat, kita faham dengan pengajian akidah, mengaji tentang Allah, dunia yang kita transit ini bukan masalah bagi kita.
Macam mana nak buat tu? Itulah tadi, kalau dia benar-benar berkhidmat dengan hamba Allah. Orang yang berkhidmat ni, Allah akan sentiasa berikan dia kemudahan pada hati dia. Hati dia sentiasa lapang kat dunia ni. Sebab apa? Dia suka mudahkan orang. Maka dia akan tukar dunia dia. Allah akan jadikan tempat yang setenang dia, hati dia sebelum dia balik berjumpa dengan Allah. Sebab tu jangan tertipu dengan keadaan dunia yang cuba ditarifkan dunia ni penipu. Memang kita mengaji bab tu kan. Tapi jangan ditipulah dengan penipunya, akhirnya kita frust dengan dunia. Kecewa. Jangan kecewa lah dengan dunia. Jangan sesekali dunia mengecewakan kita. Sebab tu berakidah itu berjaya menjadikan dunia ini transit yang membawa ketenangan sebelum berjumpa kembali tempat yang sebenarnya tenang. Itulah syurga. Itulah kita semua struggle sebenarnya. Bukannya menyediakan rumahnya hebat, keretanya hebat. Tak. Menyediakan tempat transit yang tenang. Masalah Ustaz? Masalah. Airport havoc. Tak ada airport yang tenang. Tak ada orang. Sunyi. Mana orang? Tenang kata. Tenang kata. Tak ada. Dia kalau nak pula dia tukar flight kan. Turun-turun jalan kaki. Pergi sana, pergi sini. Susah. Nak queue lagi. Ramai orang. Airport, utamanya di Mekah tu, Jeddah. Antaranya tempat yang havoc. Masuk kata, susah tu existing. Memang ada. Tapi dia ada circulation. Dia berjalan dia. Dia tak stuck kat situ. Maka kita, masuk kata, bila kita nak berkhidmat, kita nak melakukan kebaikan, itu susah akan berlaku. Tapi kerana kita telah menyediakan satu tempat yang tenang, yang ni hati, maka kesusahan itu dapat kita uruskan dengan baik. Malah makin lama, kesusahan itu makin teratur. Contoh, sekarang, dulu yang mana pergi check-in kan, kalau pergi international departure, pergi kat bagian immigration, kan dulu kan kena chop-chop semua kan. Kan tak payah. Masuk dia. Tengok, buat macam ni sikit. Terbuka pagar. Buat macam ni kan. Macam ni ke. Cik pasal dia kena panggil dengan berisen pun tahu. Ni apa hal ni. Makin lama, makin smooth. Padahal susah tu. Itulah kita. Masalah banyak tapi makin smooth nak atur kan. Oh ni, okey. Jadi handle. Masalah. Oh ni orang ni tak puas hati. Tak apa, kita settle orang tak puas hati tu nanti ya. Gini. Ada lagi masalah? Okey, tak apa. Next. Kita jadi orang yang Allah takdirkan untuk mengurus masalah itu. Malah makin lama makin profesional uruskan. Itu yang kita nak. Dan memang akan berlaku. Ready saja. Sebab tu macam airport semua, dia akan menguruskan masalah orang. Tapi dengan tempat yang kondusif, orang boleh slow down. Macam kita dengan hati yang tenang, walaupun berhadapan dengan masalah yang bertubi-tubi, kita tetap boleh menguruskan dengan baik. Dan kesimpulan juga, kalau kita lihat, orang yang Allah pilih dia untuk berakidah dengan akidah yang benar, tepat dan jelas, dia tak akan berhenti berkhidmat. Perkhidmatan tidak akan dia berhentikan. Airport tu tak akan tutup. Tak ada. Melainkan COVID, itu saja. Perkhidmatan itu akan berterusan. Dia tak ada istilah, saya malas lah. Saya fed up lah. Orang tak suka saya malas lah. Saya buat baik, orang tak mau tengok. Ataupun dengan suami, malas lah. Abang bukan agak pun kebaikan saya. Dia berhenti buat kebaikan. Siapa yang berhenti buat kebaikan, itu petanda dia tidak membawa kepada keyakinan. Habis. Kebaikan. Solat itu suruhan. Ingat, suruhan. Dan itu semua suruhan. Berhenti lagi ya. Penalti. Ni yang cerita kebaikan perkhidmatan. Perkhidmatan kita tu sentiasa 24/7. On call lagi dahsyat. Ini apa ni? On call. Siap siaga.
Sebab tu kita tak boleh masalah hati. Tiba orang minta tolong. Tak tolong Tak tolong apa, aku bersusah hati ni. Sabar sikit, boleh bergaduh ni. Sabar. Sakit hati aku ni. Tak boleh. Orang beriman ni dia kena ready 24/7. Assalamualaikum. Nak bagi salam tu. Jangan bagi salam. Tengah bergaduh dalam. Balik lah. Tak boleh. Kita tak boleh. Kalau benar-benar kita jadi nak bekerja dengan Allah billah ni, kita tu ready. Orang akan perlukan. Dan isteri ready, diperlukan. Suami panggil, tak boleh bang, saya ni tahu tak, saya ni anak dia payah lagi, saya tak boleh lah. Mana hati dia tak ready. Suami pun sama, dia kena ready. Dan berkhidmat kalau kita lelaki ni pula perkhidmatan bukan keluarga saja, dengan umat, dengan mak. Tinggal saat pergi, tinggal. Mana kata orang yang bersiap siaga ni, hati dia bersedia, dia akan bersedia untuk kemana-kemana saja untuk membantu berkhidmat dengan orang keliling. Itu tanda berakidah. Dan jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, ini kita simpulkan dalam bab yang akhir ni, iaitu tanda harus bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang apa yang kita bincangkan tadi itu adalah bagaimana kita mentarifkan, menterjemahkan dalam pengurusan keadaan dunia ini. Dunia ini dalam barang hal keadaan yang bersifat harus. Harus. Dalam karangan Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah, karangan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Wan Hafizahullah Ta'ala alaih, mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan kita semua, Allah tempatkan kita semua, dan beliau dia kalangan orang yang saleh dan salihah, dia masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Tanda keadaan harus bagi zat Allah SWT membuatkan sesuatu daripada mungkin dan meninggalkannya. Sekiranya wajib atau mustahil bagi Allah SWT membuat sesuatu daripada perkara yang mungkin, sudah tentu perkara-perkara yang mungkin itu akan bertukar menjadi wajib atau mustahil. Nampak? Barang mungkin adalah barang yang mana harus untuk mengadakan dan meniadakan. Kalau tidak, dia menjadi wajib dan mustahil. Harus ini ada perbincangan yang mana kalau tidak, dia akan menjadi perbahasan wajib atau mustahil. Wajib Allah bersifat ada. Mustahil Allah bersifat tiada. Kalau harus ini keluar daripada kedua sifat itu. Maka harus ini dibincangkan dalam keadaan yang mana jemaah sekalian? Harus ini dibincangkan bukan pada perbahasan sifat yang ada pada Allah, tapi dalam mana Allah mengadakan makhluk-makhluknya. Sifat Allah harus dalam mengadakan atau meninggalkan. Itu keadaan yang kita kena faham. Baik. Sekiranya wajib atau mustahil bagi Allah SWT membuat sesuatu daripada perkara-perkara yang mungkin, sudah tentu perkara yang mungkin itu akan bertukar. Macam wajib Allah senangkan kita. Mana dia tidak jadi harus, wajib. Maka wajib boleh jadi lawan mustahil. Sifat itu tidak berlaku pada kejadian. Kejadian. Sedangkan pertukaran seperti itu tidak diterima oleh akal. Wajib Allah mengadakan. Kalau kita tak terima akal perkara itu. Sebab apa? Kalau wajib sekiranya Allah tidak mengadakan, maka berlawan jadi mustahil. Benda itu tidak boleh terima akal sebenarnya. Al-Bajuri menyusun tanda tersebut dengan kata, jika wajib atasnya Allah SWT membuat sesuatu daripada mungkin pada akal atau mustahil pada akal, maka terjadilah mungkin itu wajib atau mustahil. Akan tetapi yang berikut adalah batil, maka batallah pendahuluan. Maka perkara itu wajib Allah mengadakan. Mana kalau wajib ada, pendahuluan itu terbatal lah. Wal awal wal akhir. Maknanya sifat dunia ini wajib ada. Kan tidak boleh lah meletakkan pada barang makhluk itu bersifat dengan sifat yang ada pada zat Allah SWT, terutama nafsiyah sebagai contoh. Baik. Tanda keadaan harus bagi zat Allah SWT yang dikemukakan oleh Imam Sanusi turut diringkaskan oleh Syekh Ahmad, iaitu jika wajib bagi Allah SWT membuat sesuatu atau meninggalkannya, nescaya jadilah yang harus itu wajib atau mustahil. Menurut Ad-Duri dan Alian di dalam Usul Ad-Din Al-Islami, dalam penghujahan Imam Sanusi tentang tanda-tanda yang dikemukakan, masih lagi dalam ruang manhaj Al-Quran. Manhaj yang dimasukkan ialah membuktikan akidah yang sebenar, menceritakan akidah-akidah yang bersalahan, disertakan dengan hujah,
menangani akal, merasa pemikiran, dan tidak dilanjutkan dengan perbahasan-perbahasan yang mengundang permusuhan dan kebencian. Makna kata, dalam perbahasan hujah-hujah Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, semua berteraskan Al-Quran. Guna hujah yang membetulkan, meluruskan kepahaman. Dan yang paling penting, tidak mengundang permusuhan dan kebencian. Itu kata sendi, kata kunci, berakidah, itu tidak menimbulkan bala. Kalau berbala, dia tidak berakidah. Sebenarnya, akidahnya ada tapi mungkin fasik, rosak. Berakidah, tidak berakidah, maknanya dia tidak benar, tepat dan jelas. Akidah itu tidak membawa kepada bala. Bagi contoh, Aus dan Khazraj. Ketika Nabi SAW berhijrah pada Mekah ke Madinah, membawa akidah yang benar, tepat dan jelas. Bila membawa kepada sifat yang benar tentang Allah SWT, tentang hari kiamat, hari akhirat, syurga dan neraka, Aus dan Khazraj berdamai. Itulah akidah. Akidah mendamaikan. Yang bergaduh, mula berbaik. Yang berbalah, mula mengalah. Tak apalah, barang dunia, nak gaduh buat apa? Susah kat sini, senang kat sana. Selagi bulan, susahnya kat sini tak terasa susah. Sebab mengenangkan senang di sana. Barang siapa mengenangkan kenikmatan syurga di dunia, kesusahan di dunia hilang disebabkan kenikmatan syurga itu. Tengok. Hebatnya Allah jadikan nikmat Allah Ta'ala pada syurga abad-abad itu, nak menghilangkan keperitan dan kesusahan dunia dengan mengenangkan nikmat syurga. Ya. Hilanglah kesakitan dan kesusahan di dunia. Kita pun berfikir, macam mana tu? Macam mana tu? Susah, sakit, tak rasa. Boleh? Boleh jadi tak? Macam mana susah, sakit, kehidupan, dia tak merasainya. Ada ustaz, dah tahu hati ustaz, malas nak rasa. Itu tak bagus, itu salah. Dia ada main tawar-tawar hatinya. Hatinya makin bertambah, manis lagi ada. Halawatul iman. Dia telah dimasukkan bius, vaksin. Bius itu telah ditanamkan dalam hatinya. Kesusahan akhirat dibius ke dalam hatinya, menyebabkan kesenangan dunia tidak melalaikan dia. Kenikmatan akhirat, syurga, dibiuskan ke dalam hatinya, menyebabkan kesusahan dunia tidak dirasai. Nak faham bab bius macam mana? Pergi tengok operation. Siapa sini beranak operate? Ramai lagi. Yang operate yang keberapa? Semua operate. Seorang. Satu. 5. 1. 2. Tutup kilang. 2 tutup kilang. Tutup kilang. Yang 2 tadi tu. Tak kilang baru kita boleh usul kan? Ada masuk dalam. Suami masuk tengok operate. Siapa sini? Dia tengok lelaki pula. Kena berazam. Nak cerita kat orang. Ada yang masuk tengok. Operate. Oh tak bagi Bila operate dia potong dia panggil pakar bius. Luka ada. Sakit tak ada? Pergi mana sakit? Setakat tu kita tak fikir. Sebab memang itulah kehebatan Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada hamba-hambanya untuk berkhidmat dan manfaat. Kemodenan teknologi itu. Saya ni berapa bulan? Dah dia buat pengumuman lah, doa kan. Ni yang kalau ikutkan yang ke 16 lah semua. Yang ke 10 untuk ni operate. Yang ke 3 17 hari bulan. Saya bagi tu jangan kumpul pas hospital pula. Doakan je. Yang ke 3
Saya pun mak yang ketiga lah operate. Apa nama? Operation. Operation. Saya sempat tengok anak jannah tu lah masa jatuh yang koyak. Nampak tempurung kepala tu kan. Itu pun nampak gitulah. Saya ceritanya, Allah boleh menjadikan syariat nyata sakit, tapi hakikatnya tiada. Kekuasaan Allah. Sebab tu kita hidup ni takkan jadi jumuk sempit kalau duduk dengan kuasa Allah. Ia pada dasarnya sakit, tapi ada option tak nak bagi sakit. Bius. Hebat. Begitulah dengan susah dunia. Kalau Allah bius kita tak rasa susah, so kenapa orang nak petikai kan? Kau tak rasa susah tak kalah. Kita manusia tau. Geng-geng joyah. Geng-geng joyah datang balik. Duk bakar lain. Ini ajaran sesat ni. Betul ni. Ini ajaran jadi wali-wali ni. Bukan ni. Ni ajaran nak putuskan wire rasa ni katanya. Ada ke? Dah kawan yang operate tu tak pergi marah pula. Tak rasa sakit ke? Pelik lah katanya. Kalau rasa sakit tu saman doktor tu. No man. Sebab dia ada dah ukuran dia. Masuk bius, hilang sakit kalau buat. Tengok. Tak ada seorang pun petikai kan. Tiba-tiba lahir daripada pengajian akidah, dia dah tak rasa marah. Dia tak rasa nak berbala. Seronok dia, sayang dia. Orang pelik. Kau ajar sesat dah ni katanya. Dah tak ada cemburu ke? Tak ada. Pelik lah awak tak ada cemburu. Ya ke? I cemburu tau. Itu engkau. Itu kau cemburu, kau sorang-sorang duduk situ. Kau jangan nak heret aku cemburu sekali. Habis mana pergi cemburu kau? Cemburu aku telah dibius dengan kenikmatan syurga. Amik kau jawab itu. Sah gila dia. Memang sah ni. Memang sah gila. Padan lah. Ada orang kata, si ustaz telah disaikologjikan rupanya. Saya kata, dah disaikologjikan? Mana pakar psikologi? Try psycho isteri sendiri, tengok. Jadi tak jadi? Tak ada makna nak seko-seko duduk depan mata tu. Okey, bayangkan. Abang nak kahwin lagi ni, bayangkan. Kita pertama, kita kena positif all perkara ni. Bayang-bayangkan melayang dulu sampai lemah. Tiba-tiba tak terbayang. Bintang. Ya memang. Ini pikiran, banyak 1001 hujah boleh dihujahkan. Kau hujahlah macam mana pun. Tapi apabila datang keyakinan, tiada lagi persoalan di sini. Tak adalah. Ni nak operate ya. Saya bukan kata yang belajar psikologi tu okey dah, bagus dah. Dia belajar pola pemikiran tau. Tapi bukan penyelesaian Ni saya cakap di mana yang ambil psikologi, dia belajar pola corak pemikiran. Tu saja. Bukan penyelesaian 100%. Kalau penyelesaian macam ni, dia tengah sakit kan, doktor datang. Okey, pertama tarik nafas. Tak sakit. Tak ada apa-apa yang berlaku. Okey. Pertama kita kena yakin pada diri doktor, inject bius cepat doktor. Faham tak maksud dia? Tak payah nak sembang kat situ kat sini. Kangen yang sakitnya aku. Sama dengan perempuan kalau yang tersakiti. Tak payahlah ustaz nak sembang-sembang surga, payung-payung tu tak payahlah ustaz. Yang sakitnya aku. Inject bagi cepat sikit. Nanti kita pandang kat orang lelaki. Inject bagi cepat sikit. Dos kena tinggi. Itu pengajian lain. Sebab dia tak ada formula tu. Dia tak ada. Dia sampai. Kata-kata tu lah akan jadi bius. Dia bukan datang dengan berpemikiran dah. Nak share. Okey. Half body lah. Lepas tu terus
Bio tak cukup lah. Waktu tu datang tak? Sabar, datang bagi psikologi fahamkan. Ini sakit ini. Ini sakit ni hayalan ini. Akidah adalah menerima kenyataan. Dia bukan bermainkan perasaan. You take it or you leave it. Itu je. Itu akidah. Dia bukan membuat kita berkhayal. Tak ada ya. Pergi jumpa sisi saya ni. Ni kan kena sampuk ni. Pak ni dia sampuk semua. Tak ada. Semua berpijak di bumi yang nyata. Kaki tak terapung, jangan risau. Setengah orang tu dia embuh kiri, embuh kanan kan. Bagi dia panggil ilmu tundukkan isteri. Tak betul tu. Dan memang ada. Jadi tunduk je. Jadi orang kata bahasa jadi bodoh je. Malah kalau tanya zaujah saya semua, dilarang untuk jadi bodoh. Dengan saya kena ada teknikal bercakap. Kalau cakap silap sikit memang kena machine gun lah. Jangan cakap benda yang membawa kepada perbahasan sampah. You kena jadi intelijen. You cakap orang akhirat kena intelijen. Setiap masalah ada solution dia. Dia tak ada salah. Payahlah bang macam ni lah. No. Apa solution? Tu orang beriman kena ditrim macam tu. Dia tak boleh main dengan perasaan. Tak boleh nak main dengan keadaan. Tak boleh. Sebab dia takkan pergi mana-mana. Kalau anak tu tak dengar kata, kenapa tak dengar? Jangan bebelkan dengan tak dengar kata. Tapi tak sempat lah nak bebel sebab kita terus bagi idea. Bercakap begini. Macam tu perbincangan. Kalau macam tu, dengar ustaz buka kitab je lah. Dia tanya lah sisi pula, buka kitab ke apa. Tapi percakapan yang jelas. Begitu. Tidak bermain dengan perbalahan perasaan dan mengundang pergaduhan. Baik. Jadi, itulah tanda harus bagi zat Allah SWT dan disimpulkan apa yang saya mukadimahkan tadi dan apa yang kita bincangkan ini adalah harus pada perbahasan kejadian. Dan suka saya simpulkan juga di sini, jemaahnya muliakan Allah Ta'ala, dalam kita meyakini, dalam memahami tanda harus bagi zat Allah Ta'ala adalah begini. Wajib kita meyakini dengan sifat kudrat iradahnya, mustahil Allah bersifat lemah daripada sifat yang wajib bagi diri dia, dan harus untuk Allah mengadakan apa yang kita tiada. Bagi contoh, kita dengan susah, kita wajib meyakini Allah SWT berkuasa untuk memudahkan kita. Mustahil Allah lemah untuk menjadikan kita mudah. Mustahil Allah lemah untuk meniadakan apa yang kita ada. Tapi dalam pada perkara sama, kita kena meyakini Allah harus saja mengadakan apa yang kita tiada. Tujuannya adalah untuk meletakkan kita tetap sebagai hamba. Kalau tidak, kita demand. Wajib senang. Mana boleh? Kau siapa? Tapi kita wajib percaya Allah senang dengan kita. Wajib. Sebab tu lepas ni ada kaedah doa nanti next. Perjumpaan nanti. Kita akan susun dalam perbahasan yang biasa kita bincang pada lisanul haq. Yang ni kaedah kita dan dipanggil berdoa. Tapi dalam konteks kita membina hubungan, muraqabah. Ini membina keakraban dengan Allah Ta'ala itu dengan menjaga sangkaan. Bagi contoh, ya Allah, mustahil engkau lemah dalam mengadakan apa yang aku minta. Kerana engkau wajib bersifat dengan kudrah dan iradahmu, ya Allah. Namun aku hamba-Mu, ya Allah. Aku hanya harus dalam engkau harus untuk mengadakan apa yang aku tiada. Tapi keyakinan kita kepada Allah itu wajib mencapai tahap 100%. Below then tak boleh. 99.9% tak boleh. Kalau Allah uji kita susah, kita berfikir, boleh ke Allah bagi senang? La, itu salah. Malah kita kena tekad dan yakin Allah wajib bersifat dalam kudrah iradahnya. Sifat kudrah iradah ni akan selalu kita pakai dalam pengurusan kehidupan seharian. Sebab itulah yang menyatakan kudrah dan iradah. Kudrah berkuasa mengadakan, iradah dan mengurus bab mungkin tadi. Berkendak Allah Ta'ala menjadikan kita senang. Berkendak Allah Ta'ala menjadikan kita susah. Susah, senang, urusan dunia itu mungkin. Kita sakit, harus Allah untuk jadikan kita sihat. Kita sihat, harus Allah untuk jadikan kita sakit. Dengan di bawah takluk kudrahnya, iradahnya.
Tapi dalam menata cara apa makhluk-makhluknya, urusan-urusan makhluknya, ini semua harus. Tidak wajib untuk kita menetapkan aku mesti senang. Itu letak pada diri. Aku mesti senang. Kenapa mesti senang pula? Kalau pada diri, harus pun tidak, mustahil pun tidak, wajib pun tidak. Apa 3 sifat tak ada kat kita. Nah, patutnya wajib Allah itu menyenangkan aku. Kerana aku yakin Allah berkuasa untuk jadikan aku senang. Mustahil Allah lemah untuk senangkan aku. Oh, itu akidah maksimum. Namun dengan datang sifat kehambaan, namun begitu Allah harus mengadakan apa yang aku tiada. Itu sifat hamba. Barulah doa dengan kehambaan berserta keyakinan. Ini memaksa Allah adakan dengan wajib. Mungkin ada, ya Allah. Mana boleh memaksa-maksa begitu. Kita hamba. Cuma kita tak tahu macam mana cara dia. Oh, rupanya sifat harus inilah yang akan meletakkan kita memakai kembali sifat kehambaan. Ya Allah, aku wajib dengan sifat kudrat iradahmu untuk memberikan kesembuhan. Sebab tu kaedah kalau melihat orang sakit atau diri kita sakit, jangan kurir, jangan soal lah. Boleh ke sembuh? Lah. Tengok orang sakit, nampak sembuh. Itu je. Tiada ada mudarat pada penyakit, mudaratnya pada Allah. Sebab tu kalau saya berusaha Allah takdirkan, kita, ini antara praktikal saya lah. Dalam bab ruqyah, kena involve, nak tak nak. Supaya bila saya tengok, apa yang saya nampak? Tak adalah kita nampak, tengok, ni teruk ni, saka mana datang ni, nampak gaya ni. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, Ustaz, nampak apa Ustaz? Saya tak kerti nak tengok-tengok ni. Nampak apa? Nampak apa? Nampak muka cenderawah kat muka kamu tu ke apa? Kadang-kadang orang suka thrill macam tu kan. Jadi saya nampak tu. Ada kat belakang tu, ada rambut-rambut sikit belakang tu. Dia buat macam, oi, ya ke? Tak payah. Saya tak nampak apa. Macam itu. Dalam hati saya nampak dia sembuh je. Itu cara dia. Bila kita keluar, banyak bersih tauhid yang diajarkan oleh para guru tauhid. Macam yang kita mengaji di sini, nampak macam semua kita kena terima apa jua keadaan. Contohnya macam dari isteri, orang yang benar tauhid dia, dia ada sifat 24 jam bersedia khidmat pada suami. Bila kita keluar ke sana, ada guru tauhid juga, dia memberikan satu gambaran itu tidak praktikal, itu tidak rasional. Sebab perlu pandang isteri, dia manusia, dia ada waktu sedih, waktu marah, waktu lemah. Faham? Benda-benda macam ni kadang-kadang kita jadi gagal nak letakkan pertimbangan tu. Jadi apa cara kita nak bertimbang dalam memahami kaedah tauhid? Sebab itu dalam soalan yang Ustaz Karul cuba lontarkan, betul. Kadang-kadang kita, itu saya cakap tadi, belajar akidah, tapi bila mari dalam bab kemanusiaan, seakan-akan akidah tadi menjadi perbincangan lain. Macam tu merajuk isteri tu, itu adalah tu fitrah lah, tu fitrah pula. Di sini kita kena akui satu perkara. Kita mungkin ada ilmu, tapi tidak mungkin ada hikmah dalam memahami ilmu tu. Susah. Tapi kita tidak judge, kita tidak menghakimi. Tapi hati kita kata, takkan berakidah begini. Sebenarnya dah ada gerak hati tu. Sebab kita melihat contoh Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra dan Nabi Muhammad SAW. Itu ikon kita. Tidak pernah satu periwayatan menceritakan tentang bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra itu membawa pada perbincangan perasaan. Itu isteri Nabi manusia biasa. Nabi, itu maksud isteri Nabi. Kan? Itu kita nampak. Jadi kita melihat contoh tu dulu. Bisa ada sebab kenapa Allah jadikan role model pasangan suami isteri yang perfect. Adakah mustahil berlaku? Tidak mustahil, sebab Allah bersifat kudrat iradah. Ini kata nak kait tadi, ini kata hikmah. Kita mungkin belum capai tahap. Jangan menafikan. Patutnya jangan menafikan. Patut kita mengkagumi, ya Allah, begini punya akidah yang sempurna.
Akidah yang sempurna. Kita kena terima kenyataan walaupun satu perkara yang memahitkan. Allah menjadikan qurrata ayun. Bagaimana seorang yang merajuk sejuk mata memandang? Ada ke orang mengajuk sejuk mata memandang ke? Kalau baby lah Hauna, mana Hauna? Hauna tu yang mengajuk tadi. Akak-akak dia pergi dulu, tinggal dia. Bila mengajuk pusing. Allah comel. Cuba mak budak mengajuk tengok. Rasa nak baling, rasa pinggan mangkuk apa je ada. Mana qurrata ayun bagi tahu? Kalau merajuk itu menambah makin meriah rumah tangga, silakan. Tapi lepas mengajuk, kalaupun ia suami pujuk, tapi jadi macam orang bodoh, tak mahu cakap. Hilang kepimpinan. Macam itu ke? Macam tu ke sifat seorang pemimpin? Tolonglah bang, tolonglah. Orang nak minta lah macam gitu dengan isteri dia. Please, please. Nyanyi Pak Karim mana? Sebab itu akidah ni dia tentang dia tak boleh bertaklid. Ya. Dia pada nilai sedar sendiri. 6. Dia tidak boleh ikut taklid, maksudnya tak boleh nak menghafal-hafal. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih meletakkan kesempurnaan akidah tu jazam, putih. Dia tidak ada zon, tak ada syak wasangka, dan dia tidak bertaklid. Dia tak boleh baca taklid tengok orang, tak boleh taklid dengan maksud bayang contoh. Dia bagi contoh yang buruk, kita ingat itu akidah. Salah. Walhal dia pun mengalami sifat kemanusiaan. Itu ya. Dia pun manusia juga. Tengah-tengah kita kena takut dengan Allah. Bang, balik. Sadaqallah azim. Minta maaf tuan-tuan, kita ni manusia juga. Ya. Kita ni kena jaga juga isteri kita tu. Bang, tak berasap. Okey. Yang kita sebagai manusia, yelah ustaz pun manusia juga. Dah lah, tutuplah buku. Apa ceritanya? Tapi jangan kata, tengok orang berakidah punya tu. Jangan. Sebab sebenar akidah bukan begitu. Berani dia panggil suami dia, bang. Ketika dia nampak Allah. Try. Kalau jangan nampak Allah dululah. Kita nampak sultan dululah. Tenggu. Panggil. Kan sekarang sultan Pahang kita kan. Teguh. Asal anak yang anak itu. Kan sempoi kan. Dalam sempoi-sempoi tu boleh. Macam ni. Ataupun. Maya ni. Memang ais engok lagi walaupun ais dah ada. Tak ada nampak sultan tu. Suami ni sultan. Walaupun suami jenis yang relax, sempoi, tapi tetap nampak Allah. Aku sekarang ke dalam aku orang. Tu isteri yang sebab tu sifatnya begitu. Akidah. Praktikal. Sebab tu kalau kita tengok bersih tu adalah kerana dia terbawa-bawa dengan sifat kemanusiaan. Sebab tu ada orang perempuan, ada perempuan yang beriman. Ada orang lelaki, ada orang lelaki yang beriman. Yang membezakan iman itu, iman itu dari perbincangan akidah. Akidah yang menundukkan perasaan kita. Sehingga orang tak nampak isu yang berbangkit. Perasaan tu ditundukkan sehingga tak nampak isu. Orang nampak tak ada isu. Ya, itu yang kata Nabi kagum dengan orang beriman tu. Yang buruk pun dia kata baik. Yang baik apa tak lagi. Apa isunya? Contoh kisah seorang sultan dengan seorang pengiring dia. Pemburu kan. Sekali tahu macam mana pengiring dia potong-potong tangan tu. Kalau orang nak cari sultan tu yang terpotong tangan. Tahu macam mana silap kan. Orang nak makan kena tangkap dengan kanibal kalau hutan. Nak makan-makan tengok sultan tu jari dia terpotong. Tak jadi makan sebab nak makan kena yang perfect. Dia punya marah, dia kurung kawan tu, kawan penjaga dia. Dia balik, yang kawan yang tadi kena penjara. Yang pengiring tadi marah. Lepas tu yang sultan ni dia pergilah berburu lagi, kena tangkap. Dengan orang kanibal. Kena tangkap, tak boleh makan sebab cacat. Syarat nak makan kena sempurna. Dia pun. Orang kanibal dia buat tengok juga kan. Tadi sultan yang marah ni, kau sebab tu cacat aku. Masa awal dia pergi. Bila dah kena tangkap, dilepaskan, dia pula terima kasih lah kau potong tangan aku itu hari. Yang kawan dia pula, dia kata apa?
Terima kasihlah tuanku penjara saya pula. Kenapa terima kasih pula? Kalaulah saya tak dipenjarakan ikut tuanku, dah tentu saya kena makan. Ya tak ya juga kena. Jadi dua-dua dapat kebaikan. Dua-dua ketawa. Tapi peringkat awal, marahlah kawan ni. Yang kawan yang penjara ni pun mungkin tak guna, bukan kesilapan saya, tak sengaja semua. Tapi bila lihat hikmah dia, barulah kita nampak Allah. Sebab tu masalah itu melihat hikmah. Hikmah adalah ada dalam masalah. Habis itu. Nak tengok masalah, tengok hikmah. Jangan tengok masalah. Nak tengok hikmah, mesti dengan akidah. Hanya akidah saja akan membuka pintu hikmah. Sebab hikmah ni adalah kebijaksanaan yang Allah simpankan pada orang yang meyakini dia. Tak yakin, Allah tutup. Itu saya nak cakap. Walaupun boleh mengajar dengan biharfin, bilafzi, bikalimah. Dengan terjemahan kalimah-kalimah dia. Seperti iman, bukan warisan. Ilman itu adalah kena ada penghujahan. Kena ada inisiatif dia nak faham. Macam tu. Dia bukan taklid. Ikut ya Abi, ikut ya Abi. Tak ada ikut-ikutnya. Kau kena faham. Sebab padanya itu akan ada terbuka pintu hikmah berdasarkan keyakinan dia. Makin tinggi yakin dia, makin terbuka hikmah dia. Dan orang mungkin takkan faham hikmah itu sebab dia tak yakin. Siti Hajar dan Nabi Ismail AS berlari-lari anak. Berlari-lari anak. Akhirnya Siti Hajar yakin rezeki pada Allah, bukan pada benda. Dan dia tidak pernah meragui apa yang dilakukan itu walaupun sedikit. Dan tidak pernah timbul kemarahan kepada Nabi Ibrahim AS. Tidak pernah pun syakwa sangka kepada Nabi Ibrahim AS. Siti Hajar itu kalau ikutkan pembantu, sempat lagi kuliah-kuliah macam tak sempat lagi. Ni dah sempat lagi kuliah ada berapa siri dah ni. Sampai dah khatam dah ni. Siti Hajar tak sempat. Tapi dengan nama Allah, khalas. Dengan nama Allah, puas. Dengan nama Allah, hasbi Allah. Cukup. Tak perlu hujah lain. Allah, khalas. Itu satu keyakinan yang Allah bagi. Sebab tu memang perbincangan kadang-kadang bincang tapi terjemah lain. Kita faham ada satu dipanggil hikmah. Dan kita tidak akan sesekali bersangka buruk kepada manusia pula. Bina mengajar akidah tapi warga juga. Tak. Tapi mengajar akidah, belajar akidah, mengajar akidah itu pasti membawa kepada perbahasan yang indah, firm. Sebab tu kena melalui. Itulah di kehidupan Nabi SAW itu dihujani dengan masalah. Dipanggil Nabi Ulul Azmi. Itu sepatutnya. Wallahu alam. Alhamdulillah. Dah habis dalam perbahasan pengajian kita pada hari ini. Sepenuh khatam kita ini, kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang ke depan. Nanti akan dimaklumkan, yakni dalam masa penutup nanti, insyaAllah kita akan pergi kepada pengijazahan ni. Saya akan maklumkan balik kepada Tuan Guru lah, untuk Dr. Ni'mat Syukri Ni'mat Hafizah. Ya, tadi ada sebut pasal orang yang benar akidah tu sifatnya tak berbalah. Ya, nah. Jadi isu tentang perbalahan di antara Wahabi, Sunni, Syiah, Khawarij menyebabkan Ustaz. Okey, dia ulama yang kelompok golongan Khawarij, Wahabi dan seumpamanya, kita pandang dia ulama ataupun ulama yang sesat. Sebab macam Usaimi, dia meninggal, beribu orang berarak mengusung jenazah dia. Tapi pada masa begitu tidak mengirah dia sesat. Jadi bimbang Ustaz, kita menyesat kepada orang yang taraf itu wali ataupun orang yang Allah cinta. Kan betul Ustaz? Dia dalam bab itulah keindahan. Dalam soalan apa yang Ustaz Karul cuba bangkitkan adalah perbahasan tentang khilafiyah dalam perbahasan akidah. Ada Khawarij, ada Salafiyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dalam kitab Maqalah Al-Islamiyah, yang ini dalam bab membincangkan hal-hal yang khilaf berlaku dalam orang Islam.
kehebatan kita Asy'ariyah Al-Maturidi. Asy'ariyah ni asal Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi yang menjadi pelopor kepada khalaf. Wala Imam Abu Hasan Asy'ari itu salaf. Hidup zaman salaf. 300 Hijrah. Kan? Adapun perbahasan ulama Asy'ariyah ini, dia sesekali tidak mengatakan faqat kafar, tak ada. Maka kufur dia, tak ada. Itu pendekatan kita. Selagi mana bersyahadah dengan syahadah yang kita syahadatain, selagi mana dia solat, kita tidak akan mengkufurkan dia. Ini yang berlaku. Adapun perbincangan dalam mujassimah, tashbih, itu jelas dan kita pergi pada nakal perkataan golongan-golongan yang mentashbihkan, menyerupakan Allah, tajsimkan, membentukkan Allah dengan sifat-sifat yang bersalah dengan apa yang ulama mutabar telah bahaskan. Ia bertentang dengan ulama ini. Bersalahan dan boleh menggugurkan, boleh merosakkan akidah. Tetapi tidak mengatakan faqat kafar, dia kufur, kafir. Tidak. Tinggal lagi golongan-golongan yang dipanggil pengikut, yang dipanggil ekstremis. Setiap tu ada ekstremis. Ekstremis yang bagaimana? Sehingga mengkafirkan, takfir. Ini yang tidak boleh. Macam mana pun kalau tanyalah sahabat mujtahidin ke siapa-siapa ulama-ulama yang muktabar, kita Al-Azhari, Syekh kita yang sekarang ni presiden, pun tidak akan mengkufurkan siapa-siapa. Sebab prinsip Asy'ariyah Al-Maturidiyah ini tidak akan mengkafirkan siapa-siapa. Selagi mana dia bersyahadah dengan syahadatain, selagi mana dia duduk dalam kalangan orang Islam. Adapun pegangan, dia akan nakalkan pada hujah. Ini dipanggil adabul ikhtilaf. Patutnya bertemu dengan hujah ni. Tinggal lagi satu pihak yang ekstremis mengkafirkan pula Asy'ariyah. Dia jadi gaduh kat situ. Dia jadi masalah kat situ. Kata Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri Wan Hafizahullah Ta'ala alaih, kita boleh terima mereka dengan khilaf yang berlaku. Tapi mereka tak boleh terima kita. Bila ada satu pihak tak boleh terima satu pihak, maka di situlah pencetusnya perbalahan. Walaupun kita terima dia, tapi dia tak terima kita, balah. Jadi ekstremis berlaku pada salah satu pihak. Maka nak tengok juga fahaman tu betul atau tidak. Tadi penutup tadi apa kita bincang? Tidak mengundang permusuhan dan kebencian. Kalau benar perbahasan itu di jalan yang benar, dia tidak akan bermusuh dengan Asy'ari. Tapi hari ini berlaku sebaliknya. Golongan yang tak ikut pada aliran Asy'ari dan Maturidi ini, mereka memandang serong. Dan mungkin juga Asy'ari juga ada golongan yang ekstremis dalam pengajian ini juga mengatakan mereka takfir. Itu pun salah. Kata kunci, apa-apa saja aliran yang mentakfirkan sesama Islam, itulah aliran yang salah sebenarnya. Dia tidak akan mengkafir. Itu pendekatan. Jadi kita kalau berjumpa dengan golongan macam itu, kita tawakuf, kita diam dan ke belakang. Jangan masuk dalam perbahasan tu dah. Sebab perbahasan tu dah jadi terlampau complicated. Dengan nak buka syarah kitab, iyalah bukan tak boleh, tapi akhirnya syarah itu dibuka dengan keadaan dia tak puas hati. Bukan itu perbahasan. Kalau bawa dengan sifat tidak puas hati, kita tak nak berbahas. Siapa-siapa pun. Kalau datang jumpa kita dengan keadaan tak puas hati, qalu salama. Tapi kalau nak datang jumpa kita nak dengar penjelasan, fatal mashkura. Itu ayat dia. Kalau datang dengan tak puas hati, isi kedua nak tak puas hati, contoh. Contoh. Si pertama datang nak cari, isi kedua contoh. Jangan. Tapi kalau nak minta penjelasan macam mana sebenarnya, apa yang tertarik sangat kat suami saya tu, tu boleh bincang. Macam mana tu? Macam pula. Itu kan ada adabul ikhtilaf. Kemudian diperakui pula, memang betul pun suami saya ada kelebihan. Sebab tu awak tertarik contoh kan. Lain pula masuk tajuk ni kan. Itu cara yang paling senang faham lah. Kalau datang-datang nak mau ngamuk satu pasal, tak payah memalukan orang Islam. Tapi sekarang banyak berlaku macam tu. Menyerang. Meluahkan perasaan.
menunjukkan ketidakpuasan. Itu semua ejen-ejen yang membawa kepada keiblisan. Sama dengan kalau khilaf tadi. Datang dengan sifat agresifnya, marahnya. Ngaji mana? Kamu ni, mana dalil, mana? Dia bawa tu tak puas hati. Khalas. Tutup. Kita tak nak lagi teruskan. Qalu salam. Itu apa yang Allah garis pandukan dalam Quran. Wallahu alam. Mudah-mudahan khataman pengajar kita pada belum khatam lagi belum tutup lagi, nanti akan dirasmikan, disempurnakan oleh Tuan Guru sendiri. Dan insya-Allah nanti apa yang saya sempat bincangkan masa perjumpaan saya bulan 2 bulan lepas, Tuan Guru akan buat satu majlis. Syaratkan semua datang lah, tu je lah. Datang dan kita akan set the date. Saya kira mungkin dalam 3,000 orang lah, termasuk yang tak datang. Kalau ikut database tu. Tapi setakat ni kita timbulkan baliklah kekaguman. Bukan kagum apa, ada lagi rupanya golongan yang excited mengaji tauhid. Sebab kebanyakan, kalau Ustaz Khairul tahulah kat masjid, kalau dengar tauhid dia, sadaqallahu azim lah. Asal tauhid dia sadaqallahu azim, slow dia makin lama sadaqallahu azim, makin lama makin jelas tunggalnya, penceramah dia tinggal. Betul-betul jemaah tu menyatakan keesaan Allah. Mana pula orang dah pergi ni katanya. Semuanya bermakrifat, semua hilang. Itulah dia. Memang pengajar tauhid ni pertama syarahnya. Kali ini kalau detailkan memang istilah ni terlampau. Kita tidak biasa dengan istilah itu. Kalau kita biasa, mungkin kita akan disebab tu dalam perbahasan ni, alhamdulillah kita laraskan bahasa agar dia menjadi biasa. Dan bukan untuk berhujah. Kalau berhujah memang kena bawa dalil, bawa rujukan balik. Ini semua ada rujukan. Boleh rujuk kita asal. Keluarkan matan asal. Keluarkan syarah. Itu dan berhujah. Panjanglah cerita. Tapi di sini pun telah diringkaskan dengan sebaiknya. Yang penting kita dapat intipati daripada pengajian akidah, tauhid. Kita tahu nak berpegang dengan pegangan yang sebenar. Wallahu alam. Itu saja perbahasan kita dan nak masuk zuhur. Dan tak apa, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Baik. Ada bateri nak habis ni. Ada power bank tak? Siapa ada power bank sini? Ada tak power bank? Boleh. Terima kasih. Lupa pula. Apa nama? Apa? iPhone. Ada iPhone. Saya punya. Oh, ni. Ada. Tak masuk. Tak apalah. Okay, baik. Apa habis-habis lah. InsyaAllah kita mulakan, kita akhiri dengan munajat umat insyaAllah. Dah zuhur dah, tak apa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن